yang menyaksikan kami secara live di TV CTC FM dan sama-sama menantikan untuk satu segmen di mana satu segmen perkongsian ilmu pula, perkongsian cerita kisah suka duka pahit manis sebagai trader khususnya trader forex. Okey, baik, untuk episod yang kali ini kita merupakan episod yang ke-120 segmen Inilah Ceritaku pada bertarikh 27 hari bulan Januari 2020. Dan pada malam ni alhamdulillah kita bersama dengan seorang lagi yang bakal berkongsi dengan kita kisah suka duka pahit manis payah jerih sebelum dapat bergelar seorang trader yang konsisten. Untuk berjaya permulaannya pasti banyak cerita. Jadi mungkin cerita-cerita daripada tetamu kita dapat membantu sedikit sebanyak anda di luar sana supaya dapat sedikit panduan untuk kita menjadi seorang trader yang berkualiti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, pada malam ini kita akan bersama, kalau ikut nama dia kat sini, Muhammad Hazri. Baik, kita bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum. Salam. Sihat Oh, sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak bersembang, senang Pak Su nak panggil apa? Panggil Jaafar je. Jaafar Jaafar, sebab dalam trader panggil Jaafar. Jauh tu. Muhammad Hazri ke? Okey. Macam mana timbul Jaafar ni? Jaafar ni jangan kata peminat Jaafar on. Tak ada nama panggilan, dia panggil trader Jaafar je. Oh, trader Jaafar. Baik. Okey, ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Muhammad Hazri ataupun lebih dikenali dalam dunia forex ini sebagai Jaafar. Saya bukannya dalam forex. Betul? Minta maaf. Oh, okey. Oh, bukan forex. Sebab saya dalam group palm oil futures, pada derivative futures. Okey. Tapi ada kawan ramai yang dekat forex ni. Baik. Okey, itu pun satu yang baru dan boleh kita berkenalan dan kita lebih boleh kita mengetahui lebih lanjut apakah yang didagangkan oleh Encik Jaafar kita. Baik, okey, tanpa buang masa, boleh ceritakan sedikit latar belakang biodata, berasal daripada mana? Oh, saya. Saya asal Terengganu. Oh, okey, orang Terengganu. Kahwin dengan orang sini. Kahwin dengan orang Jawa lah. Jawa mana tu? Jawa, Kampung Jawa. Oh, Kampung Jawa. Okey, penglibatan pada awal-awal dagangan ni dia macam-macam, ada mata wang asing, ada saham, ada stok, ada macam-macam lah. So mula-mula sekali menceburi bidang saham ni. Mula sekali tu saya masa form 4. Ui, lama cerita ni. Form 4 tu saya sekolah boarding school. Okey. Selalu pontai ingat balik rumah. Baik. Masa cuti-cuti sekolah tu kerja jadi data entry. Okey. Data entry dekat jalan Yap Konseng. Okey. Mana membesar di sini ke ataupun membesar di saya besar sini. Besar kat sini. Okey. Baik. Sambung balik cerita tadi. Dia apa ni? One time tu masa saya kerja, saya tengok ada selalu orang naik pergi office. Saya tingkat 4, saya tingkat 3. Baik. Bila naik lift tu sekali tengok orang selalu ada atas lah. Orang ramai orang naik atas. Tingkat 4 tingkat 4 tu. Okey. Itu menjadi soalan tu sekali. Okey. One time tu ada seorang kakak ni jemput pergi. Okey. Pergi tengok je. Dia kata you nak pergi tengok je apa-apa dia orang buat lah. Tu masuk je. Masuk tengok orang tengah apa ni? Tengok ada orang tengok monitor lah. Semua tengok monitor. Baik. Monitor tu dia ada satu je. Lepas tu ada satu, dia ada satu tempat orang pergi ada kertas, dia tulis macam buy, sell, harga berapa, tulis tangan, pergi sana ada orang stamping. Betul. Okey. Lepas tu tanya dia orang lah. Lepas tu dah jadi jadi apa? Tiap-tiap hari selalu saya lepak situ lah. Lepas pergi kerja pun lepak di situ sampai malam lah.
Sebab dia ada trade sampai malam. Betul. Okey. Ya. Dagangan ada yang buka sampai malam. Okey. Jadi selalu lepak situ lah. Lalu dia orang cerita lah, dia main siang tu dia orang trade palm oil. Dia trade palm oil. Okey. Kat situ tempat dia trade palm oil. Nama dia Philip Futures tempat tu. Philip Futures. Philip Futures. Tapi malam pun ada dia orang trade. Dia orang trade US market lah, macam cocoa, crude oil. Oh, okey. Faham. Dia trade lah. Jadi start daripada situ lah saya selalu lepak kat situ. Daripada zaman muda lah tu kan? Zaman masa tu form 4 tu. Tapi boleh form 4 belum lagi buat. Maknanya dah orang kata dah terdedah lah sikit-sikit. Naik form 5 tu lah. Dia buat lah. I pinjam duit. Sekolah macam mana? Sekolah juga? Sekolah. Tapi sekolah tu masa cuti lah. Cuti sekolah asrama lah. Oh, sekolah. Okey, baik. Sekolah asrama boleh cuti je. Memang dari kerja buat masuk data entry je lah. Okey. Jadi masa form 5 tu lah I pinjam duit. Okey, pinjam duit tu? Pinjam duit ayah. Baik. Masa tu pasal apa boleh berani nak pinjam duit ayah untuk berdagang saham? Dia tak tahu berdagang saham. Oh, dia tak tahu. Tapi pakai nama orang lain lah. Itulah umur tak cukup ke masa tu? Umur tak cukup. Dia kena 18 kan? Saya tak itu tahu zaman dulu. Ya, mungkin 18 tu. Aku tak tahu lah. Tapi masa tu guna nama kakak. Kakak dah kerja dah. So guna nama dia je lah. Tapi duit pinjam daripada ayah tu 3,000 lah. 3,000. Zaman dulu 3,000 besar tu. 3,000 bila kita trade, dia bukan kata sehari habis. Lama juga 2 minggu habis. Okey, apa yang didagangkan masa tu? Memang oil lah. Crude palm oil. Kelapa sawit kita. Okey. Yang kita minum secawan tu lah. Minum secawan tu lah. Suruhlah dia buat seorang. Okey. Lepas tu trade, belajar macam tu daripada orang. Situ tak ada orang je. Cuma kita kena pandai-pandai tanya orang lah. Tanya, tengok chart semua lah. Macam mana kita nak order. Masa tu dia dekat floor lah. Dia order tu dia harga dekat floor trading. Masa tu dekat PWTC lah. PWTC lah. Bukan PWTC. Tahu zaman tu saya dekat Daya Bumi. Oh, Daya Bumi. Okey. Floor tu ada dekat Daya Bumi lah. Dia situ kat floor dia on trade buy sell pakai tangan lah. Baik. Okey. Tapi I tak ada kat situ. I cuma kat company ni dia bila kita masuk order pakai kertas tu, dia akan call kat floor. Bila kita dapat harga tu, dia stamping lah. Betul. Ini betul-betul berusaha saham ni. Lepas tu okey. Lepas habis 3,000 tu, lepas SPM 2 berapa lama? 3,000 tahan berapa lama? 2 minggu. Wow. Itu penat nak cari alasan tu. Yalah, ayah tanya kan, duit tu ke mana? Okey, teruskan. Lepas tu sambung belajar lepas tu. Oh, sambung belajar. Lepas SPM lah. Okey. Lama juga tunggu sebab kawan-kawan semua dah boleh dapat pergi mana lah. Last sekali I boleh dapat juga lagi. Okey. Pergi UK sekejap lah. Pergi UK sekejap? Sekejap je UK ni tahu. Pasal apa sekejap? Siapa sekejap? Tak ada sekejap kat 5 tahun 7 tahun lah. Lama lah tu. Daripada benda ni terputus sekejap lah. Tapi masa dekat UK tu ada juga trade cocoa, London cocoa kat sana lah. Okey, baik. Itu biasa-biasa trade kecil-kecil lah, main-main. Okey. Lepas tu lepas masa trade tu account kena freeze sebab kita student. Okay. Tak boleh sebab kita visa on student visa. Student tak boleh nak ambil, tak boleh nak jana kewangan lah. Tak boleh. So okay. Freeze lah. Dipanggil first criminal lah. Kira masuk court juga lah. Masuk Masuk. Kena denda £100. Wow, £100. Dia boleh trace lah. Sebab sana kan ada code. Dia boleh trace ada apa lah. Itu kita ada code plus student lah. Dan kita foreigner. Sebab kita foreigner. Sebab kita foreigner. Pendatang. Jadi kita beri record, kita punya apa semua dia boleh check. Check kan. Okey.
masa belajar di UK trade koko ke laut ataupun cun? Oh, memang ke laut bang. Ke laut Lalu top up duit bang. Ya Allah. Top up duit tu kita kerja lah. Okey. Kita kerja, kita letak balik duit. Biasa kerja macam-macam lah. Yelah, kita ambil part time untuk part time, menjara. petik tomato ke, cuci ni semua lah. Kerja jadi donor duck ke. Tak kisahlah tu. Okey. So I pernah jadi donor duck dekat Paris lah. Benar Pakai yang tu masih kena tahan lah. Tapi ada duit sikit lah. Lepas tu boleh kan pergi trade. Yalah, betul lah. Kita cek makan kat sana tak memilih langsung. Tak. Asal jadi duit je. Kita macam manglar kat sini lah. Janjikan duit ada. Janji duit je. Janji poket ada bang. Betul lah. Jadi donor duck Boleh. Berapa dia bayar? Tu bukan bayar bang. Tapi Dia dia macam bagi mana? kita alhamdulillah sebab yang donor duck tu I kena tahan sebenarnya. Dia ingat masa tu pergi Paris. Dia Paris dulu ni bila ada riot semua free masuk. Okey. Baik. Naik transport ke, masuk dan Disneyland ke, semua free. Main apa pun free sebab dia riot. Okey, baik. So masa tu pergi dengan member orang. Okey. Dua-dua ada tugas lah. Jadi donor duck atau Tak, seorang? seorang. Okey. Lepas tu ada masuk satu kedai ni. Ada pen mermaid lah. Okey. Pen tapi dalam tu lawa lah, pen mermaid lah. Okey. Jadi member cakap aku cover. Okey. Aku cover. Ambil lah, letak dalam. Astagfirullahaladzim. Masa nak keluar tu ada polis apa? Polis Disneyland lah. Okey. Wala pusing belakang polis. Lepas tu dia suruh datang dulu masuk bilik macam ni lah kan. Tapi ada 4-5 orang polis dalam tu lah. Dia tanya dari mana, kata dari Malaysia. Okey. Lepas tu dia tanya, sebenarnya dalam tu ada beli cat tu. Okey. Dia ingat cat tu yang tak bayar. I ambil cat tu lah tak bayar. Cat tu I bayar. Tapi bila buka baju tu, pen tu jatuh lah. Okey. Itulah cerita dia. Dari situ lah kena jadi itulah. Okey. Ini satu lagi pengalaman lah semasa belajar di luar, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau ada soalan tentang dagangan crude oil ni, saya pun first time dapat crude palm oil. Crude palm oil. Bukan crude oil, palm oil. Kelapa sawit gitu. Kelapa sawit. Okey. CPO lah ni. CPO. Okey, baik. Dah lama tak dengar perkataan CPO ni. Saya ingat dulu pada zaman bila CPO ni lama, dia 1980 dah ada. Kan? Ya, tak ada satu zaman tu orang berlumba-lumba labur dalam CPO ni. Ya ke bang? Ya. Tahun berapa tu bang? Saya lupa lah tahun 2000 ke 2000 berapa ya. Ada skim lah? Oh, yang skim tu lah memang lah. perempuan kan dia punya tu orang tengkuk. Efek capital. Yes. Itu habis dah bang. Habis satu kampung. Bukan satu kampung, saya berjaya semua masuk. Kan? Tapi tu tak betul lah. Dia bukan tak betul, silapnya pengurusan duit. Okey, baik, kita lupakan yang tu. Okey, boleh ceritakan sikit dekat penonton-penonton kita perbezaan mata wang asing dengan kelapa sawit. I think sama je sebab dia two way market lah. Yalah. Two way market. Buy sell. Buy sell. Dengan forex ni yalah dia pair currency. Currency macam crude palm oil ni physical. Crude palm oil kita punya komoditi sawit didagangkan di Bursa Malaysia Derivative. Okay. Dia beza dua ni is mungkin dari segi equity kita nak buka tu. Equity kita nak buka. Okey. Maksud dia equity, maksud dia deposit. Macam forex mungkin kita boleh buka dengan amount yang paling minimum lah. Ya, betul. Dia ada mini kan, saya rasa lah dengan RM100 atau $100 you boleh open account to trade forex. Kat CPO ni dia punya amount tu ditentukan oleh bursa. Bursa yang tentukan. Mungkin macam mungkin satu lot lah. Satu lot tu mungkin 5,000. Mungkin 4,000. Tengok pada bursa menetapkan harga tu. Baik, dia ada
perlu bergantung kepada broker untuk kita kita kena buka macam forex jugalah. Forex pun sama. kena buka dengan SM ke, okey. lagi banyak GMI, TVR, Zero. Macam CPO ni pemain boleh buka dengan company futures, macam Philip Futures, M Futures, Medbank Investment. Okay. So buka dengan broker lah, buka dengan panggil broker lah. Sama lah juga kan. Baik, okey. Bila dah buka akaun tu? Bila buka akaun tu, kita trade kan bang? Boleh trade dah? Dah boleh trade kan. Trade kita boleh trade sendiri ataupun macam mana? Kita trade sendiri. Kita boleh trade sendiri. Maknanya dia software MT4 apa semua tu? MT4 dekat forex lah. Banyak MT4 ambil guna forex. Okay. Kalau dekat crude palm oil ni, dia ada, kalau kita buka platform tu, kita buka, dia bagi satu platform. Okay. Platform tu dah ada chart, macam QST. Okay. Platform QST ni satu dia panggil DMA lah, Direct Management Access. Maknanya kita nak key in order buy and sell. Okay. Okay. Sekarang pun dengan telefon pun boleh. Yelah, kan? Sekarang ni macam-macam lah. Senang jadi, sangat. CPO ni dia cuma satu je lah. Dia satu pergerakan point tu RM25. Wow. Mana kalau harga, kata contoh harga 2,000 pergi 2,001 naik, ni dia RM25 lah. Maknanya kalau naik you buy untung 10 point contoh lah. Jadi 10 darat 25 lah. 25 jadi 200.5. Maknanya bukan kita tentukan size lot kita nak masuk, memang dah ditentukan. Okey, harga sekian ni untuk minggu ni, banyak ni kan, macam mana? Dia based pada macam current harga. Okey, macam forex, kita ada 100 USD dan kita kita dah set up kita punya harga kita nak beli ataupun nak jual dengan harga 0.01 sen. Kita nak layer banyak mana. Tapi kalau macam kelapa sawit, dia macam mana pula? Kelapa sawit ni dia per tan lah. Satu tan is RM25. Okey. Jadi harga, katakan dia ikut harga semasa lah. Jadi every movement tu is RM25. Setiap pergerakan RM25. Betul lah. Maknanya dia ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan setiap minggu lah. Kalau dia naik lah. Kalau katakan abang beli, lepas tu masuk lah, lepas tu trading tengok market naik, mungkin bukan masuk punya analisis tu naik. Okey. Kata buy pada harga RM2,000. Lepas tu masa harga RM2,010, lepas tu nak keluar. Jadi untung 10 point kat situ. 10 point lah. Okay. So 10 point ni darab dengan RM25. Darab dengan RM25. So jadi 200.5. Betul. Kalau kita masuk satu lot, 200.5 lah. Betul. Kalau kita masuk kata masuk 5 lot, mungkin jadi 1,250 lah. Betul. Dia tengok lah. Dan dia tak ada terhad untuk satu lot, dua lot. Tak ada. Kalau Pak Su nak masuk 4 lot pun boleh. 5 lot ke Pak Su nak masuk 100 lot pun boleh. Janji kita depo tu mengikut harga pasaran ataupun macam mana? Depo is equity untuk kita trade, untuk ada orang kata benda, kita ada equity to trade dalam tu. Okey. Ada. Okey. Katakan Pak Su letak sekarang ni dia punya satu lot dalam 5,500. Sekarang ni satu lot. Satu lot 5,500. So kalau satu lot 5,500, maksud kalau Pak Su nak overnight, kena full margin. Maknanya satu lot 5,500 tu kira full margin lah. Okey. Jadi kalau Pak Su nak masuk 2 lot, kena ada 11,000 lah. Okey. Jadi kalau nak kata-kata kita nak trade intraday, mungkin ada certain company bagi 1,000 untuk kita trade satu hari tu. Baik. Mana kena keluar hari tu jugalah. Dia kata tak ada nak overnight lah. Kalau ada 5,500, ada company yang boleh bagi 1,000, adanya Pak Su boleh masuk 5 lot, 3 lot boleh, 2 lot boleh. Okey. Ada company yang bagi 2,500, dia bagi 2 je. Kalau 5,000 kata margin tu 5,000, dia bagi 2. Jadi 2,500 lah. So boleh masuk 2 lot untuk intraday lah, day trade tu. Tapi kalau kita nak overnight tu tak boleh lah, kena full margin lah. Okey. Sell buy tu turun pun kita dapat keuntungan ataupun kita satu hala saja. Ni dia macam forex 2 hala lah. Kita boleh sell, kita boleh buy.
Okey, maknanya setiap dia yang turun dan yang naik boleh mendatangkan profit dekat kita lah. Profit. Dan boleh juga mendatangkan kerugian pada kita. Itu sudah semestinya. Okey, Khidir Muhammad Daud, seperti bursa saham lah kan. Memang bursa ialah sebab dia ni dia ada produk Bursa Malaysian Derivative, BMD ya. BMD kan. Ni kelapa sawit, jadi memang dia lebih kurang forex ke. Siapa boleh trade forex sama je teknikal dia, sebab two way market lah. Buy and sell and buy. Cuma mungkin dari segi mungkin dari segi margin tu lainnya. Okey. Okey, selepas habis belajar pergi dekat UK, belajar dekat luar negara, balik adakah terus tak tinggal langsung? Saya kerja je Pak. 3 bulan saya ada kerja 4 bulan Pak. Lepas tu berhenti buat benda ni. Astagfirullahaladzim. Tapi sakit sikit lah hidup. Itu permulaan. Maknanya habis belajar kerja 4 bulan, lepas tu terus maknanya jiwa tu tak tenteram lah. Tak tenteram. Kena tengok trade ni macam kita nampak boleh buat duit je nak. Kita nampak situlah duit dia. Tu lubuk duit bang. Masa tu nak jadi trader bang. Dia tengok online tak. Orang lain jadi trader berjaya. Kita nak jadi trader lah. Baik. Tapi trader ni lain sikit tuan-tuan. Saya pun jadi duit tu adalah masa kita kerja kat UK tu sikit-sikit lah. Balik kalan adalah dalam 20-40 ribu. Banyak tu. Okey, habis bekerja, and then kerja apa masa tu? Saya tak ingat dah. Saya dengan logo hijau lah. Okey. Baik. Okey, kemudian bila ambil keputusan untuk pergi kerja, lepas tu nak jadi trader lah ni. Trader lah. Adakah pun tamat masa tu? Dah tamat dah. Sebab dah resign dah. Dah bagi surat resign semua. Okay. Saya dengan Philip Features lah. Dekat jalan Yap Konseng. Itu adalah first company saya buka account lah, to trade. Tu yang tadi sebut pasal Philip Features tu. Philip Features. Okey, cara pendaftaran untuk kita mulakan kita trade sama atau? Sama je. Dia ada form dia. Dia ada form dia. So kita isi lah form tu lah. Form macam buka account, macam kita buka account untuk yalah, okey. Buka letak apa lah, nama semua biasa kan. Ditanya inquiry kita, kita kerja apa, berapa income kita, dia nak tahu kita kerja kan. So yalah, betul lah. Basic je lah. Form buka account trading. Lepas kita buka tu account, kena lah dengan duit sekali. Betul lah. Baru lah keluar nombor account trading tu. Dulu lah, sekarang tak ada dah. Sekarang tak payah masuk duit dulu. Sekarang ni isi dulu, keluar dah account trading number lah. Duit kemudian lagi mudah lah sekarang. Macam dulu dia kena sekali dengan duit, baru account trading tu establish lah. Baik, di permulaan dahulu bagaimana perjalanan trading Jaafar ni? Mula-mula tu boleh lah, dalam sebulan tu 1,000 tu 3,000 lah. Okay. Mula-mula trade. Baik. 3,000 tu naik 5,000. Tu dapat 10,000. Okay. Lepas tu turun lah. Itu standard lah turun. Bukan turun ni lah, turun dengan margin sekali lah. Dengan bukan margin, dengan equity sekali. Equity masa tu dulu trade equity tu habis. Habis habis lah. Dah naik boleh habis balik ya. Habis. Lepas tu dah punca dia, kita tak fikir kat loss. Kita lawan market lah. Kita sama je macam forex kan. Kita ada harapan tinggi lah. Teknik harapan tu. Macam again kita 40 point pun kita ni menaik lagi. Kena 100 point pun kita cut. Masa 40 kita tak nak cut lah. Itulah terlambat lah. Sebab dalam CPO ni 40 point tu kira 1,000 dah kita rugi. Kalau jatuh untuk satu lot lah. 1,000 dah. Kalau kita masuk 10 dah kira 10,000. Kalau jatuh lagi 80 point dah 20,000 dah habis dah. Bila kita cut dekat 100 point tu baru dia naik balik lah. Saya lupa nak tanya. Kita trade kelapa sawit, adakah perlu kita belajar ilmu apa-apa, ilmu trade macam mana forex? Dia teknikal lah. Kalau kita trade based on technical lah, boleh guna mana-mana.
Okey. Kalau ada yang trade guna fundamental lah. Fundamental ni dia kena tengok export figure, Oh, dia ada banyak. data dia lah. Yang tu saya tak berpandai sangat. Saya kurang lah. Tapi tahulah sikit-sikit. Kalau export figure tu bagus tu, maksudnya Ada harapan ada yang tu. pandangan lah. Ataupun stok Maknanya sawit kena kita. ambil tahu jugalah tentang tahu fundamental sikit-sikit sikit lah untuk kelapa sawit ni. Tapi bukan tu detail lah. Kalau yang detail sangat kan, dia yang trade fundamental ni dia betul-betul detail lah. Dia ada data dia, mungkin 10 years punya data, so dia beritahu lah. Okey, kena belajar juga I think better technical lah. Technical lah, Technical senang. Dia sebab yalah teknikal tu yang membuatkan kita boleh jangka jangka marketnya naik ataupun turun kan. lah. Senang kita nak cut loss tu kat mana lah. Okey, kalau ada persoalan apa-apa berkenaan dengan dagangan yang ni lain sikit bukan mata wang tapi kelapa sawit. Jadi kepada penonton di luar sana, kalau ada apa-apa persoalan letakkan di komen dan insya-Allah saya akan cuba tanyakan kepada Encik Jaafar kita. Okey, malam ni kita ada Muhammad Sauli Mahudin. Assalamualaikum dan selamat malam TVCTC. Saya Rina daripada Bistari Jaya. Akaun lelaki dan orang perempuan. Okey, Cikgu Aslan Hasim BBMA, Aiman Ibrahim Brunei. Cikgu Fahmi Johor. Thank you, terima kasih Cikgu. Nasi Arab. Malam ni nasi Arab ditaja oleh Cikgu Muhammad Fahmi. Terima kasih. Okey, Isma Suri. Assalamualaikum. Okey, ada soalan tak? Izzuan Izzuddin Shah, mantap. Azman Kalumpang, legend. Okey, baik, belum ada soalan yang menarik. Baik, kita sambung boleh boleh? Boleh. Kepayahan untuk trade kelapa sawit ni, Okey. dia punya kepayahan tu level mana tu? Macam mana cakap? Kalau kita mula trade, mungkin kita ni orang kata berkecimpung dengan trade CPO ni. Okey. Memang agak CPO ni kejam lah. Kejam. Dia payah ikat lah. Bukan nak kata payah. Kalau kita ada technical, kita stick pada satu technical kita, is okay. Mana kita ada trading plan kita kan lah. Maknanya kalau kita tengok kalau ikut kalau kita betul-betul ikut technical plan kita, Okey. tak ada apa. Maksudnya kalau dekat Maknanya loss, kita kena belajar, kita ada kita punya plan, kita satu SOP lagi, semua. Sama so dah. kita kena percaya technical kita. Kena percaya dengan teknikal. Kalau kita ada teknikal kita sendiri masuk. Okey, Tapi baik. kita tak percaya, kita percaya yang orang lain. Orang lain, kita tengok orang lain punya macam Ah. best je kan. Yang tu susah sikit no. Tu memang senang akaun kita lingkup lah. Okey, bercerita tentang teknikal. Sekarang ini teknikal yang Jaafar gunakan dah berapa jenis? Okey, orang katakan banyak teknik kan. Saya guna teknik. Dia ada nama-nama juga macam forex. Tak ada. Tak ada abang. Saya tengok ni lah, MA je lah bang. Tengok kalau MA lah. dia cross atas, saya buy. Kalau bawah dia sell. Itu je lah. Lepas tu satu lagi precision candlestick lah. Precision candlestick, kalau yang jenis macam shooting star, engulfing tu, doji, yang tu penting tak untuk kita tahu lah. Sebab tu ia tunjukkan precision market, mana buyer seller tu, mana kuat tak kuat market harga tu lah. Okey, baik. Dia lebih kurang macam sama je kan? Sama je dengan forex bang. Sama je. Tinggal lagi cuma tak pening kepala lah kita nak cari pair mana. Yang ni kita yang ni banyak pair lah. You kena US Japan. Yang ni betul-betul kena tumpu dekat kelapa sawit je. Ni kelapa sawit je. So kelapa sawit ni satu lagi, kelapa sawit ni dia kita trade ikut kontrak. Ni 3 bulan ni. Bulan yang ketiga aktif. Okey. Dia ada satu spot, second month, third month, fourth month. Okey. So dia trade 15 hari bulan tu 15 hari bulan. So dia akan tukar. Katakan 15 hari bulan 15 bulan 3 pergi ke 15 hari bulan 4. So kontrak tu akan bertukar. Jadi bulan yang keempat tu akan jadi aktif. Naik, jadi bulan ketiga tu akan naik ke bulan 2. So bulan 2 tu akan pergi yang spot month. Spot tu harga betul dekat refinery raw lah. Okey. So kita akan trade yang pada bulan yang aktif. Sebab bulan aktif ni ada volume. Kalau dia tak aktif tak ada volume kita susah nak keluar ni. Okay. Mungkin dia bid us susah nak keluar. Bid us dia tu jauh-jauh. Jadi dia bukannya
setiap hari juga, bukannya setiap masa ataupun macam mana? Dia setiap macam mana maksudnya? Maksudnya ialah macam setiap kali bertukar kontrak tu maknanya bila harga tak apa menarik atau kita dagangkan, maknanya kita tak payah trade, tak apa kan? Boleh tu. Kita tak nak dengga pun tak ada apa. Okey. Baik, sedikit kita kongsikan pasal pengalaman ni. Pengalaman paling tak boleh dilupakan. Ini yang pahit bukan yang manis. Manis belum lagi. Yang pahit I pernah overloss lah bang. Overloss 17,000. Overloss ni masuk dia 17,000 saya overloss. Maknanya dalam masuk ni esok tu USD? Tak ada ringgit lah. Okay. 17,000 overloss. Overloss masuk dia overloss. Duit kita tu dah habis dah. Dan jadi negatif. Katakan equity dah habis. Equity kita mungkin kita ada equity kita 10,000 contoh. 10,000 okey. So 10,000 ni habis. Lepas tu negatif 17. Negatif 17 lagi. Negatif 17,000 ni maksudnya company akan bagi dulu tu bursa lah. Clearing house tu dia akan baru dia ambil dengan kita. So kita kena bank in, kira macam top up lah balik 17,000 tu dalam masa satu hari lah. Dia nak cari tu dah lah loss. Yang tu penting ada cut loss. Bila kita trade ni yang pentingnya cut loss mesti penting. Mesti kena ada. Biar equity kita ada lagi, kita boleh trade lagi. Maksud equity tu macam kita punya blood lah, macam kita punya darah lah. Selagi ada darah kita boleh trade. Kalau tak ada kita kena trade lah. Betul lah. Kalau kita sampai negatif pun sebab kita kena bayar balik tu. Tu ada satu lagi I trade ni 17k. tu carilah pinjam sini sekejap lah. Wah, pinjam lah apa berkawan dengan orang kaya tak apa. Senang. Ni bukan member lagi susah pinjam lah. Semua lagi. So satu lagi I pernah build up lah jadi 2,000 tu 2,000 to 100,000 dalam masa 9 month CPO 9 bulan sahaja. Lepas tu ada satu tu I pernah my experience lah, pengalaman I trade balik daripada duit kosong lah, maknanya dia dalam 2,000 tu lah, 2,000 tinggal jadi 100k. Lepas tu boleh jadi 400k balik, 400k. Tapi dalam masa satu hari tu nyusut tinggal 40k lah, daripada 430. Dalam satu hari, maksudnya kita masuk petang, esok pagi tu tinggal 40,000 lah. So dalam masa 40,000 tu kita kena fikir kita nak cut ke kita nak lawan ke macam mana. Of course you kena cut lah. Tu cut tinggal 40. Tak payah lawan lagi lah. Lepas tinggal 40 tu kita kena relax dulu lah nak. Maksud tu kita tenangkan fikiran balik. Kita confident lah. Kita dah buat daripada 2,000 jadi tu. Jadi bila kita tengok kita nak kaya je nak. Kita nak duit je. Dekat dah 1 juta tu. Nak rasa juga duit 1 juta macam mana kan. Jadi kita masuklah 250 lot. Maksud dia habis margin tu kita masuk, dia ada T1, T2, T3 lah. Sebab tak masuk margin, T1 sebab margin kita tak cukup. Macam satu lot, katakan satu lot kita nak trade 5,000 lah. Kena ada 5,000. Kita boleh masuk 2 lot. Tapi kan dia T1, T2 lah, maknanya dia bagi masa 2-3 hari. So you top up ataupun you keluar market lah. Jadi masa tu masuk full margin lah. Bukan full margin, masuk banyak lot lah. Margin sepatutnya masa tu you patutnya boleh masuk mungkin dalam 50 je. Tapi you masuk lebih dari tu, mungkin 50 lot. You masuk dia paling banyak lot berapa boleh masuk sekali kita entry? 1,000 kan. Banyak. Untuk individu 1,000 lah. Untuk individu 1,000. You boleh hold 1,000 untuk satu kontrak. Selepas peristiwa yang agak pahit tu berlaku, nak capai 150 juta tapi akhirnya kecundang juga. Lepas tu yang 17,000. So apa yang Jaafar buat untuk teruskan dalam bidang dagangan kelapa sawit ni? Kita kena tengok balik trading kita tu.
Bukan trading kita, emosi sebenarnya bang. Yalah, emosi emosi je. tu sebab kita nak Kacau tu. kita kaya cepat sangat. Memanglah bila amount tu dah banyak kan. Tu build up balik lah. Dari segi build up tu mana ada untung ada rugi balik, tapi kita build up mana. Lebih berhati-hati lepas pada tu. Memang lah. So tak ikut lagi macam dulu lah. Tak ikut lagi apa ni, kita tak ikut sangat news lah. Masa tu I tengok news, ni macam ada ada taufan dekat US pun kita masuk. Okey. Rupanya esok dah habis. Baik. Okey, pertanyaan daripada Syarul Nizam. Sekarang sebulan boleh maintain income berapa tu dengan CPO? Okay, dia nak tahulah CPO ni macam mana. Macam mana ya? Ni dia dah masuk nak ke manis ni. Kan. Dia tak apalah, kita mulakan dengan ni, kemudian kita cerita peristiwa manis. Okay. Bila you dah capai satu tahap lah, dengan equity you ada, boleh lah macam kira setahun lah, ambil setahun. Ambil setahun, okey, baik. Setahun tu dalam 300 tu 500 lah. Okey. Alhamdulillah. Kita pernah last year achievement lah. Last year lah. Dia tengoklah performance setiap tahun beza-beza. Okey. Baik, Syarul Nizam, kita nak kira bulan payah, kita ambil tahun lah. Pernah achieve 300 ke 400k setahun. Kemudian nak capai 1 J pun setahun juga. Ini tahun ni bila you dah ada equity you, okey, just let's say katakan you equity you 500,000 you nak trade atau 1 million you ada, you dah boleh buat you punya anggaran untuk berapa tahun tu you nak. Dia mula-mula kita nak build up tu je susah. Bila dah kalau kita ada 50,000 you nak trade, jadi kita ada 50,000 kan, itu tak boleh. Bukan kata tak boleh, ini very tight, very sukarlah kita nak maintain you lifestyle you lah. Jadi, susah. Maknanya berapa amount yang perlu ada untuk kita steady kalau bagi arah 100 tu pun boleh lah. 100 boleh lah, tapi betul-betul you kena follow your technical. Trading plan you betul-betul you kena follow lah. Okey, cerita sikit kenangan manis yang pernah dicapai. Berapa banyak tu, berapa peratus, ataupun berapa amount untuk setahun ke untuk sebulan ke, bagi semangat kat 10 tahun lepas lah. Masa tu ada Katrina, pernah dengar? Katrina ribut ribut dengan kat US tu. Ya. Okay. Yang tu masa petang tu hari Jumaat ni, hari Jumaat. Katrina tu jadi hari Sabtu. News tu keluar kat CNBC hari Sabtu malam lah. Tapi petang tu sebelum kita nak trade tu, petang tu kita tengok Reuters, Bloomberg dah order. Tengok juga fundamental lah. Bukan tengok, kita tengok dah satu dunia punya satu dunia bercakap, komoditi lah. Jadi semua naik. Crude oil pun boleh naik jadi sampai $37. $3 masa tu. Pasal kebiasaan ni susah crude oil naik sampai $3 tu petang tu, sebab dia punya market belum buka lagi. Baik. Sebab dia ada panggil Globex ni, elektronik untuk Asian punya. So semua komoditi semua naik banyak, bukan sikit-sikit. Okey. Jadi kita tengok, dia kata ada mungkin sebab Katrina lah. Masa tu Katrina dalam level baru 3 2. Sebab Katrina dalam 7-8 kira teruk lah. Sebab kat New Gulf Mexico tu habis platform tu lah. Jadi masa tu kita masuk banyak lot lah. Tanya broker tu berapa dia boleh bagi. Saya boleh bagi limit, banyak boleh masuk. So masuk banyak lah. Banyak masuk 250 lot. Masa tu lah petang dah masuk kita masuk masa market nak tutup. Kalau kita masuk masa market tengah trade ataupun setengah jam atau sejam lagi, kita ambil risiko. Betul lah. Risiko kalau kita masuk market jatuh, kita dah habis. Memang habis. Lebih baik kita masuk seminit lagi market nak tutup, ataupun seminit lagi baru kita masuk. Masa tu dia ada order, dia panggil MOC, market on close. Maksudnya itu maknanya entry yang terakhir. Jadi market on close ni
whatever harga yang close kita akan dapat. Tak kira harga apa. So masuk lah situ. Maknanya seminit lagi kita dah bagi tahu broker kita nak MOC 250. Okey. So dia akan masuk lah. So done. Jadi 2 hari jadi tidur lah. Jumaat Sabtu, Ahad, Jumaat Sabtu. Okey. Sabtu Isnin buka. Masa buka waktu malam tu dah tengok semua market crude oil $8 lagi. Semua naik lah. Soya bean dekat $3 naik. Okey. Semua limit nak naik. So kita tahu dah Isnin ni buka mesti gap lah. Okey. Memang betul gap lah tu. Dapat situ dalam 200 point lebih lah. Dia gap pun dah 100 point. Gap masa 70 point je, tak tinggi, tapi lepas 70 point tu dia shoot atas. Kalau ikut amount lebih kurang buat situ. Apa Sekejap. Ada 250 point gap dia. Gap lah. Mula gap tu 70 je. 70 je. Lepas tu dia naik lagi. Jadi masa tu saya ambil dalam 100 point lah. Dalam 150 point yang dapat. Tapi lepas saya keluar tu market still naik lagi lah. Kita tak berani lah sebab kita masuk. Betul, pun cukup lah tu. Kita masuk pun dengan margin yang tak cukup lah. Betul. So tu keluar lah. Tapi okay lah, happy lah tu lah. Happy lah. Berapa ribu masa tu? Keuntungan 1M lebih lah. Tak cukup lah tu? Tu cukup lah. Rasa tak? Rasa kan? 1M kan? Rasa. Tapi lepas tu ada pula macam tu juga. Jadi macam tu. Masuk juga. Tapi tu yang tu terkena 1 point. Masuk open cap habis. Lepas tu tak ikut dah tu. So lepas tu baru ikut technical semua. Okey, baik. Sangat menarik perkongsian Okey, apa khabar Abang Don? Don? Ni Abang Don ke? Bukan Abang Don ni. Salah orang ni ke? Baik, tip andai kata nak jadi full time trader. Tip ni dia kena minat kan. Minat kena. Dia tak ada minat pun susah. minat susah. Boleh pupuk tak? Minat ni dia pupuk bila dia dah trade, dia dah ni baru dia datang minat kot. Bila dah cuba buy sell cut loss semua dia boleh dalam masa seminit boleh rugi 1000, boleh okey lagi. Tu boleh lah tu. Lepas tu okey lah. Sebab ada orang, sebab CPO macam forex kan bang. Betul. Dalam seminit kita boleh habis duit 10,000, kita boleh habis duit 1,500. Anytime. Kalau kita RM100 kita tak boleh rasa rugi. Maksudnya kalau kita RM500 kita rugi pun kita dah cuak lah. Susah bang jadi trading. Betul. Itu dia tip yang baik. Sangat baik, simple je tip dia kan. Memang susah. Kalau kita, sebab dalam CPO you nak kena 1,000 senang, dalam beberapa second je boleh. Mungkin masa start market open tu you dah kena dah 1,000. Dah boleh dah boleh dapat dah. Tu dalam masa seminit you habis 1,000. Dan dalam masa seminit pun boleh dapat kat 1,000. Dapat dengan kena lebih kurang je lah. Dia tapi, sama banyak lah. Jadi kalau kita ni trader ni, bila kita boleh accept loss kita tu okey. Kalau kita tak boleh accept loss, kita tak boleh jadi. Walaupun kita jadi trader forex, kalau kita tak boleh nak accept loss kita tu, memang tak boleh jadi trader bang. Macam mana kita ni trader loss kita mungkin kerja je lah kita tak boleh nak, kita tak boleh nak terima loss tu. Baik. Nombor satu minat, lepas tu belajar lah. Kadang-kadang minat tu boleh datang kemudian. Ada juga yang jenis dia cebur cara tak sengaja tapi dia berjaya. Sebab dorongan kawan-kawan sekeliling apa semua. Betul. Okey, kalau nak ikutkan lama dah full time trader. Lama dah dekat 17 tahun. 17 tahun. Okey, sebelum tu nak tanya, family tahu bila? Pecah lubang bila? Family tahu lepas masa kahwin tu dia tak tahu lagi. Rumah tahu? Sebelum kahwin? Sebelum kahwin? Tak tahu. Lepas kahwin pun tak tahu 2 tahun. Dia ingat saya kerja lagi. Lepas 2 tahun tu baru saya bagi tahu lah. Maknanya duit kahwin pun pakai duit trading kan? Duit trading Tahniah. Lepas kahwin 2 tahun tu baru bagi tahu. Okey. Tu je. Tu pun sebab minta income tax lah. I tak declare income tax masa tu. Tak boleh nak declare. Okey, macam orang tua? Tu tak kisah. Okey. Janji boleh hidup. Ingat supporting tu. Baik, lepas tu wife okey lah. Bila dah beritahu apa semua.
Okey. Ada 15 minit lagi. Lebih kurang lah. Okey, baik. Saya nak tahu juga ada tak minat untuk ke mata wang asing ataupun Jaafar rasa dah steady dengan kelapa sawit ni? Yang forex tu pun ada gak trade, tapi sikit-sikit dululah. I guna TD American. Okey. Ada trade kat situ. Sekarang dah tak, I more to lebih pada CPO je lah. CPO. Okey. Belacang punya produk. Okey. Apa yang seronoknya CPO ni? Trade CPO. Seronok dia super macam forex tu kan. Kita seronok sebab duit. Betul lah. Naik je tu memang duit lah. Sebab okey. Sebab bila movement movement harga tu is duit. Itu daripada segi perjalanan trade. Daripada segi pening kepala, bagi saya kita tak perlu pening kepala, just kita jaga CPO je. Macam currency ni banyak kena ni banyak mana kan kalau nak baca fundamental mana aku nak ambil ni kan. Okey. Dan adakah itu sebabnya? Salah satu sebab. Sebab tu lah. Sebab CPO ni dia day trade je lah. Ni hari siang je lah. Dia bukan 24 hours market lah. Okay. Dia start pada pukul 10.30 sampai pukul 6 petang. 6 petang. So dia ada break between dia pukul 12.30 sampai pukul 2.30. Okay. Dia ada break dia. Dulu pukul 3, sekarang dia 2.30 lah. Okay. Dan okay, sekarang ni dah masuk 17 tahun. Dan apa yang akan Jaafar lakukan untuk masa-masa depan ni? Projek-projek ataupun apa saja tentang CPO ni, kalau ada projek tu saya tak adalah orang tanya, ada juga ada ni kan lepas ni kalau orang tanya macam mana? Ada je orang tanya nak belajar lah. Betul. Setakat belajar kita boleh ajar lah. Okay. Boleh ajar lah. Tapi Indria dia cikgu yang paling bagus kita dalam praktikal tu. Itu kita dapat banyak. Yang pergi kelas tu memang lah kita punya ambil technical, asas. Yang tu kita punya pengetahuan kita lah. Sebab bila pengetahuan kita, bila kita masuk betul kita trade, dia jadi lain lah. Dia banyak melibatkan emosi dengan kita tak percaya dengan kita punya technical tu. Kita sendiri tak percaya. Masa kita buat back test ataupun buat paper trade, kita percaya dengan technical kita kan. Tapi bila in real betul, kita trade betul-betul, kita ignore kita punya technical tu. Okey, Muhammad Rashid dekat TD Emirate trade tu trade apa tuan? Forex lah. Forex. Maknanya situ ada forex, ada crude oil, banyak semua. Okey, Muhammad Rashid selesai. Selain CPO ada income lain tak daripada Nazrul Anwar? Income lain tu income main-mainnya dia. Income main-main ya? Tapi tak jadi, semua tak jadi. Apa tu? Income apa tu? Jual rumah. Jadi broker. Jadi ejen lah. Jadi ejen. Tapi tak pernah close lagi. Satu pun tak pernah close? Ada dah kobruk dengan orang, dia lah satu. Itu pun dalam RM1,000 je kan. Baiklah trade kat rumah ya. Saja. Sebab kalau kita trade ni, kita macam duduk dalam gua tu seorang-seorang. Kita tak benda, kita tak join komuniti lainnya. Jadi kita punya brain ni macam beku sikit lah. So nak cairkan tu, kita kena keluar. Tengok orang. Okey, adakah memang jalan sendirian, tak ada group sendiri? Benda CPO. Dalam trade CPO ni tak ada. Dalam trade CPO ni tak ada group. Kita trade sendiri lah. Maknanya I buat satu office trade lah dekat KL punya lah. Wah, dah boleh ada office lah. Office sendiri. Tempat trading memang untuk trade lah. Untuk trade. Jangan ada lah seorang Mamat dekat situ juga trade, Luqman. Okey. Dia pun trade juga. Dia pun trade juga. Okey, sama lah. Sama lah. Wah, dalam main-main pun sewa tempat tu jadikan tempat trade. Biasa orang buat kat rumah je. Ni kondo sendiri bang. Kondo sendiri. Lepas tu buat tempat trade. Ingatkan satu tempat lain yang dulu disewa. Pernah sewa. Pernah ada buat group untuk sewa lah. Lepas tu buat trade masing-masing lah. Kenapa tak diteruskan? Mungkin masing-masing tu ada minat lain lah. Jadi tak berapa fokus sangat lah. Ada yang fokus, ada yang tak fokus. Jadi
Jadi dia tu tak boleh. Okey, di penghujung-hujung siaran kita ni ada buat apa-apa servis ataupun di masa akan datang? Ada jugalah, kita akan buat dengan kawan I. Okey. Kita akan buat kelas basic je lah. Sebab ramai sangat kat luar tu tak tahu sangat apa tu kelas basic trade. Untuk trade lah. Trade memang boleh trade terus lah. Maknanya currency, tak kisahlah dia nak currency ke, dia nak dia nak crude oil ke, dia nak currency ke, boleh trade lah. Mana kita buat kelas basic trade technical ni. Okey, dan tenaga pengajarnya? Jafar sendiri? Saya pengalaman je dengan tu, bagi sikit-sikit idea, bukan idea ni, teknikal yang guna. Lepas tu kita panggil seorang lagi daripada yang trader lah. Okay. Dia memang fully equipped knowledge on the technical. Maknanya dia kadang-kadang kita tahu kita nak mengajar, dia tak tahu. Tu satu bakat yang lain pula. Tu bakat lain tu. Okey. Tarikh dah dapat? Kita 28 bulan 3. 28. Bertempat di 28 hari bulan 3 di Kajang lah, Putra Kajang. Wah, ni mesti ramai yang nak pergi ni. Okey, technical memang fully technical untuk kelas ni. Fully technical lah. Ada penerangan tentang currency dan juga crude oil. Currency, crude palm oil, maknanya technical tu kita boleh guna untuk dua-dua. Sebab yang pengajar ni pun dia motor forex. Okey, faham. Dia pun buat stok lah dulu, dan dia buat stok dengan forex lah. Maknanya dalam kelas tu dia ada exchange, kita ada kelapa sawit. Maksud pengalaman dengan pengalaman tu pengalaman dengan teknikal yang kita guna lah. Macam saya akan bagi tahu teknikal yang saya guna lah. Lepas tu yang seorang lagi yang pengajar tu dia akan bagi tahu ada teknikal. Itu dari segi price action ni. Price action dia teknikal dia yang dia boleh memahamkan peserta tu. Okey. Baik, ada lagi soalan. Alamak. Okey, macam bagi siapa yang nak join CPO, mula-mula apa kena buat? Yang nak trade CPO mula-mula. Dan juga ada soalan, berapa depo yang sesuai untuk menjadi full time trader? Ni macam ni lah. Cuba dulu dengan amount yang kecil. Okay. Maknanya sekarang ni satu lot dia 5,500. Baik. Margin ni dia boleh turun naik based pada volume market, harga pasaran. maknanya BMD bursa yang akan tetapkan. Mungkin dia boleh turun balik 4,000, mungkin paling low dia boleh pergi 3,000, mungkin paling tinggi dulu masa market aktif harga pergi 4,000, masa tu satu lot 14,000. Satu lot? Satu lot 14. Okey. Sekarang ni 5,500. Jadi kalau kita baru nak kenal dengan market tu, boleh cuba dulu amount yang paling kecil. Amount paling kecil lah. Mungkin kalau nak selesa 10,000 lah. Sebab 10,000 lah. Amount paling kecil 10,000. Memang paling kecil ikut margin 5,500. Boy, 10,000 boy. Sebab tu dia lain dengan currency lah. Currency lain. Tapi apa yang saya nampak, apa yang saya dengar cerita daripada Jafar dah selesa, dan sebutan harga tu pun dah macam biasa sangat. Mungkin daripada awal dah 17 tahun bergelumang dengan CPO ni dah. Saya pun kalau nak trade forex pun 100 USD pun gigil nak shoot depo. Okey. Ini daripada Syarul Nizam Okey, bergantung lah. Dia bergantung ya. Kalau betul-betul kita nak cuba dengan margin yang dia tetapkan oleh BMJ 5,500, cuba trade day trade maknanya intraday untuk hari tu je. Untuk mungkin kita dapat 5 point untung. Biasa newbie ni biasa newbie ni luck dia ada. Mesti buka account trade beginner luck dia mesti adanya. Okey, nak refer kat mana tu kelas technical? Okey, Khairul Mustafa. Kelas teknikal boleh refer to Lokman mana? Lokman Hamdan. Lokman Hamdan channel boleh. Facebook dia ke dia channel pakai channel Telegram ke apa? WhatsApp. Nombor dia
boleh WhatsApp dia dekat 017 17 309 3162. Lokman. Lokman Hamdan. Okey, hubungilah nombor yang tertera 017-3093-162. Nazrul Anwar best trade CPO ni, nampak? Dah ada orang dah. Dah ada orang yang sama dengan Jaafar. Okey Jaafar, di penghujung-hujung kita ada 5 minit lagi Jaafar. Apa nasihat, tip kepada yang baru nak cebur dalam CPO ni? Mungkin dia currency lain, CPO ni lain. Kena satu tu macam saya cakap tu, kena percaya dengan teknikal kita, percaya dengan teknikal sendiri, dan ada cut loss. Cut loss tu paling penting supaya equity kita tu ada untuk kita boleh trade lagi. Kalau equity kita dah habis, macam mana kita nak trade? Cut loss tu kena, satu lagi, cut loss ni jangan kita ragu-ragu nak cut. Kan ada kata nanti again naik again 5 point kan, kita masuk, lepas tu again 5 point tak apa, dalam kuliah tak tahu mungkin 5 point kita nak cut, ataupun 10 point lah, katakan 10 point baru kita nak cut. Tak apalah, nanti jatuh lagi. Biar dia sampai 40 point tu baru kita cut. Cut 10 kita tak nak cut. Ruginya. Tu kita kena cut. Sebab bila jatuh lagi equity emosi ya. Equity kita akan mengecil lah. Mungkin kita habis equity kita. Okey. Baik, tu dia. Kepada yang nak masuk kelas, boleh masuk kelas. Okey, kata-kata akhir daripada Jaafar, lebih kurang 2-3 minit. Mungkin ada kata-kata penghargaan untuk sesiapa di luar sana ke? Kepada Pak Stu lah. Dan CTC lah. CTC ya. Okay. Sebut kami kat sini lah. Baik. Dan juga kepada trader-trader kat luar sana, semoga berjaya trade dan jangan give up lah masa trade ni. Jangan give up. Jangan give up lah. Sebab kita dah pilih jalan kan. Kita dah pilih jalan kita sendiri kan. Baik, jadi kepada di luar sana, jarang yang tak berjaya kalau dia betul-betul memberikan tumpuan. Sebab dia kena fokus penting. Dan juga emosi kena main peranan yang sangat-sangat. Lepas tu SOP masing-masing lah. Yalah, kita boleh, cikgu boleh bagi nasihat tentang SOP, tapi di sendiri tu kena manage di sendiri tu dengan betul. Baik, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jaafar, dan sikit tip lah, last tip, satu tip untuk jadi trader yang bagus. Cut loss paling penting. Cut loss alright. Tuan-tuan dan puan, itu dia, cut loss sangat penting. Sebelum kita kita punya loss tu akan merebak, baik kita cut dulu. So cut loss, jaga emosi, sabar, technical, itu yang paling penting daripada Jaafar ataupun Muhammad Hazri. Muhammad Hazri yang menjadi tetamu untuk episod 120 segmen Inilah Ceritaku. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, nombor saya dah bagi, jadi jangan lepaskan peluang untuk mengetahui tentang teknikal. Dan semasa teknikal tu pula nanti ada dua tenaga pengajar, dua atau tiga. Dia ada currency, kemudian Jaafar sendiri dia akan membantu anda kalau nak mengenali CPO lah. Dengan lebih lanjut lagi, betul kan? Sebab kita banyak cabang. Jadi mungkin currency tak boleh belah, mana tahu dengan CPO kan boleh mendatangkan hasil. Dan sekarang adakah akan terus trade menjadi seorang trader untuk CPO? Saya memang CPO je kan? Nanti CPO lah. Okey, tahniah, dan juga saya doakan semoga Jaafar akan terus berjaya, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, termasuk anda juga penonton-penonton CTC.fm. Dan setakat ini dulu pertemuan kita, dan selepas ini bersama dengan Dr. Forex, Cikgu No Name, 10.30 minit malam. Dengan itu saya tinggalkan anda, lambai sikit kat kamera. Okey.